Terima kasih atas laporan tadi dan sebelum kita terus ke pelapor seterusnya, kita sambung lagi perbincangan di studio bersama Prof. Siva Murugan Pandian di studio. Prof, tadi kita sebutkan tentang perkhidmatan awam, pelibatan pihak swasta dan apa lagi dari segi kalau kita boleh sentuh juga sebab tidak juga Kerajaan Perikatan Nasional ini melalui begitu banyak cabaran dalam situasi sebegini dan cuba untuk memberi khidmat kepada rakyat. Apa lagi yang boleh dilakukan dari segi mendepani ketidaktentuan politik ini? Dalam apa situasi sekalipun tidak ada yang fix, tidak ada yang tetap dalam suasana politik itu. Pandangan Prof bagaimana? Saya rasakan banyak yang telah dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Yang perlu dihalusi, perlu diperbaiki adalah komunikasi. Bagaimanakah mampu diterjemahkan kepada bentuk keyakinan, kepercayaan di peringkat bawahan. Kita lihat disenaraikan panjang pelbagai perkara dilakukan di bawah ekonomi, bantuan diberikan, sokongan perniagaan, ketahanan ekonomi dari sudut pendidikan, dari segi kesihatan, perpaduan, pendigitalan, tapi sejauh manakah itu mampu sampai kepada pelbagai kumpulan sasar. Itu satu. Yang kedua, saya rasa Kerajaan Perikatan Nasional juga harus mengurus persepsi. Persepsi yang berubah-ubah disebabkan oleh percaturan yang sedang dilakukan dalam landscape politik, itu harus dihadapi dan bagaimanakah itu mampu dihadapi. Dan apakah perlu dilakukan satu bentuk nilai budaya politik baru untuk memastikan bahawa apa sahaja yang dilakukan sekarang ini sebenarnya adalah untuk jaminan masa depan negara, masyarakat, komuniti merentasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Dan bagaimanakah itu mampu dilakukan? Apakah itu hanya dapat dilakukan oleh agensi berwajib ataupun kita harus juga membawa kepada pelbagai saluran media yang berbeza-beza agar tafsiran itu mampu untuk sampai kepada pelbagai kumpulan. Tidak ada gunanya kita lakukan pelbagai perkara tapi itu tidak sampai kepada kumpulan sasar yang saya rasakan perlu diberikan tumpuan. Itu saya rasakan antara cabaran besar. Ialah ke semua kementerian bergerak melakukan koordinasi mereka, banyak perkara sedang dilakukan. Kita lihat kepada Kementerian Pertanian, kalau dulu dikatakan tidak ada bantuan kepada kumpulan petani, nelayan, tapi hari ini sudah diubah persepsi ke atas Kementerian Pertanian itu sendiri dengan food industry dimasukkan sekali dalam Kementerian Pertanian. Begitu juga perpaduan. Ada dasarnya, pelan tindakan akan dilakukan. Dan saya lihat ini merupakan antara perubahan yang sedang dilakukan. Dari peringkat atasan, perlulah mengurus persepsi supaya ada pesaing politik, itu adalah tugasan mereka untuk melihat kepada kelemahan. Tapi pihak kerajaan haruslah melakukan penambahbaikan secara berterusan untuk melihat bahawa inisiatif mereka itu sampai kepada masyarakat, bukannya dipolitikkan oleh segelintir pihak. Ya, di sebalik sebarang kritikan dan juga beberapa aduan ataupun ketidakpuasan hati dalam kalangan masyarakat, ada juga portfolio kementerian yang menunjukkan kecemerlangan dalam menangani isu pandemik COVID-19. Contohnya Kabinet HEP dalam isu mengawal harga barangan pengguna dan juga isu bekalan stok kepada pengguna, khususnya bekalan barang-barang makanan. Jadi dalam hal ini kita kurang mendengar rungutan dan juga aduan berkaitan isu tersebut. Malah Mosti juga dalam hal ini amat cemerlang dalam melaksanakan tugasan mobilisasi vaksin dan juga perolehan vaksin. Jadi dalam hal ini, di sebalik ada beberapa rungutan dan juga kritikan terhadap beberapa portfolio, ada juga portfolio yang menunjukkan kecemerlangan. Jadi bagaimana Prof melihat ini merupakan keseimbangan dalam kerajaan yang kita miliki ketika ini? Ya, sebab itu saya katakan tadi, ada kementerian yang bertindak cemerlang. Tapi maklumat itu perlu sampai kepada kumpulan sasar supaya mereka tahu kementerian ini sebenarnya bekerja tanpa perlu diwar-warkan, tapi masyarakat nak tahu apakah yang telah dicapai. Misalnya kawalan ke atas harga, itu merupakan satu yang saya rasakan telah dilakukan dengan baik tanpa wujud kempen untuk memberitahu bahawa sedang dilakukan. Sasaran pencapaian itu harus saya rasakan disalurkan supaya pihak yang terus melontar kritikan tahu bahawa sebenarnya kementerian-kementerian ini sudah pun memenuhi beberapa KPI yang sudah menjadi ketetapan kepada mereka. Begitu juga dengan soal ekonomi, soal dalam konteks perdagangan dan juga perindustrian. Kita lihat bagaimana perubahan dilakukan, tetapi maklumat itu perlu sampai kepada masyarakat. Walaupun ada yang menyoal beberapa dasar, saya rasa itu lumrah. Dan perlulah dilakukan penambahbaikan berdasarkan kepada apa saja persoalan yang ditimbulkan. Saya rasakan bahawa mana-mana kementerian sekalipun mempunyai tanggungjawab mereka, ada bahagian dasar, ada bahagian yang akan menjadi pengamal ataupun pengimplementasian. Yang penting adalah koordinasi di antara mereka
yang rangka, laksana dan pastikan bahawa ia sampai kepada kumpulan sasar. Jika ketiga-tiga ini ada koordinasinya, ada hubungan resiprokal yang menampakkan perubahan, barangkali masyarakat tidak akan menyoal wujudnya ketirisan, kebocoran, kecairan dalam dasar tersebut. Di sini peranan setiap agensi itu penting dan macam saya katakan di awal tadi, penjawat awam telah memainkan peranan yang cukup besar. Sudah pasti kementerian yang mempunyai beberapa penambahbaikan yang harus lakukan boleh melakukannya. Mereka yang sudah cemerlang boleh meneruskan kecemerlangan mereka, mesti misalnya mengambil inisiatif dan juga dipertanggungjawabkan ke atas soal vaksinasi. Itu pun dipolitikkan. Kenapa tidak Kementerian Kesihatan tapi kenapa KKJ? Kita harus faham mengapa ia dilakukan. Di UK sekalipun kedua-duanya dibezakan. Kenapa di negara lain tidak dipersoal tapi bila datang pada negara kita ini dipersoalkan. Kita harus tambah maklumat kita supaya tidak dilihat dari sudut politik semata-mata tapi lihat secara menyeluruh. Baik Prof, kita nak berjeda seketika, semuanya kembali selepas ini dalam Grandstand Setahun Malaysia Prihatin. Ayah Syirah. Itulah ayah dia tu. Dia nampak macam tak sihat kan? Cuba you hubungi Syirah. Cuba. Ayah, saya pergi kerja dulu ya. Sakit ke ayah aku ni? Sakit apa? Kalaulah mak masih ada. Syirah, awak okey ke? Saya tahu awak asyik termenung je. Saya bukan apa. Saya risau dengan ayah saya tu. Saya tengok dia asyik makan ubat je kat rumah. Tapi dia tak pernah pun cakap dengan saya dia sakit apa. Minum. Ayah, saya selalu nampak ayah makan ubat. Tapi ayah tak pernah bagi tahu saya apa-apa. Ayah ada sakit ke? Pakcik, Syirah, pakcik dah sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Tapi pakcik, Syirah selalu cakap pakcik dekat rumah makan ubat. Pakcik sakit kan? Bila masa aku sakit? Aku ni cuma tak nak vaksin COVID tu je. Jangan bimbang. Vaksin COVID-19 berkualiti tinggi dan selamat digunakan. Hukumnya harus di sisi agama Islam, diuji secara klinikal, tiada kesan sampingan jangka panjang. Pakcik takut jarum ya? Asam Kan? Baik, jika anda perhatikan, anda akan dapat kenal pasti bahawa semua penyakit yang divaksinasi adalah merupakan penyakit berjangkit yang mana ia disebabkan oleh virus yang boleh menyebabkan komplikasi penyakit yang berat seperti lumpuh, kanser, malah kematian. Saya ada soalan. Kenapa semua orang perlu divaksinkan? Mengapa tidak orang berisiko saja? Okey, baik. Ia sebenarnya untuk melindungi golongan yang rentan, iaitu golongan yang mudah dijangkiti penyakit disebabkan oleh sistem dan juga fungsi tubuh yang tidak kuat seperti kanak-kanak, orang tua, pesakit kanser dan sebagainya. Ada soalan lain? Kalau saya sudah divaksinasi, apakah masih akan terkena penyakit ini? Okey, dia macam ni. Vaksin ni sebenarnya ia tidak menghentikan anda daripada dijangkiti sebarang virus atau kuman. Tetapi ia boleh mengurangkan kesan buruk daripada terjadi. Jadi, marilah sama-sama kita jauhi kontroversi dan kurangkan andaian teori. Rujuklah kepada pakar perubatan anda untuk makluman vaksinasi dengan lebih lanjut.
Dan kita bersua kembali dalam masa yang berbaki sedikit ini untuk kita menyampaikan hasrat dan juga respon dan juga maklum balas daripada apa yang disampaikan Amanat Perdana setahun Malaysia Prihatin oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita nak ke Kelantan untuk kita bersama dengan Majidah Ismail untuk bercerita tentang pacu pembangunan seimbang setahun bersama Perikatan Nasional. Tapi sebelum itu sebenarnya ini satu perkara yang cukup menarik juga untuk kita timbang tarakan, kerana yang lebih penting adalah kita menilai selepas setahun ini akan ada lagi beberapa banyak cabaran yang akan dilalui oleh pucuk pimpinan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bukan sahaja cabaran pandemik COVID-19, cabaran tentang kepercayaan rakyat, cabaran untuk menghadapi situasi dan juga lanskap politik, malah tentang situasi ekonomi. Jadi sudah banyak yang ditanggung di pundak Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi bagaimana Prof melihat ini satu perkara yang perlu untuk diperhalusi dan setiap jentera kerajaan perlu digerakkan untuk mendampingi bebanan itu secara bersama? Dan bagi saya yang harus dibelakangkan adalah politik. Bagaimanakah mampu untuk bergerak sebagai satu pasukan yang bersama dengan satu aspirasi yang sama di bawah kepimpinan beliau. Suka tak suka, beliaulah Perdana Menteri. Kita harus menggalas tanggungjawab berdasarkan kepada apa yang cuba dibawa oleh beliau. Ini bukan legasi untuk beliau dalam keadaan kita sedang berhadapan dengan polemik ataupun dilema COVID-19, tetapi di manakah kita mahu meletakkan negara kita selepas ini. Dan bagi saya, cabaran besar di sini adalah untuk memastikan bahawa kepercayaan, keyakinan itu dapat dipertingkatkan secara berterusan. Bukan sahaja melalui dasar dan juga penyaluran sistem penyampaian yang baik, tetapi dalam konteks yang mampu untuk membawa kesemuanya memobilisasi sokongan bergerak atas satu agenda yang bersama. Dan di sinilah nilai kepimpinan akan diuji. Cabaran akan berterusan. Saya rasakan asakan dalaman dan luaran akan berterusan. Itu tidak dapat kita elakkan kerana kita lihat dalam kolasi yang besar itu sekalipun wujud percanggahan. Di mana ada yang menyoal dasar yang dibawa, sedangkan ini adalah bentuk kerajaan yang dicipta berdasarkan kepada pemahaman inilah yang akan didokong, dan kemudian yang di luar adalah cabaran yang di luar. Sedangkan yang di sini harus bersama berhadapan dengan pesaing politik mereka. Tapi bagi Tan Sri Muhyiddin, saya rasakan cabaran yang besar adalah dari dalam, bukannya daripada luar. Tapi jika dalam ini dapat diatasi, barangkali itu akan memberikan satu pengukuhan, nilai tambah kepada kepimpinan beliau. Dan mungkin itulah juga yang harus diperhalusi, kerana sepanjang setahun itulah yang sedang beliau lalui, khususnya parti-parti di dalam komponen Perikatan Nasional yang juga yang mesra kepada Perikatan Nasional. Bagaimana mampu untuk menampakkan bahawa dalam keadaan sekarang ni mereka adalah satu pasukan. Jika itu dapat ditonjolkan, saya rasa mudah untuk berhadapan dengan musuh politik. Adakah juga barangkali beban yang disandar ataupun ditanggung oleh Perdana Menteri itu agak besar, kerana masyarakat juga dilihat seakan sekiranya ada perutusan live di Facebook sebagainya. Komen itu berbagi kepada dua. Satu sekiranya diambil contoh rentas negeri sebagai contoh, Prof. Ada yang mengatakan tak payahlah buka dulu kes tengah tinggi, tapi ada juga yang tolonglah buka cepat. Jadi untuk memuaskan hati kedua-dua pihak ini merupakan satu tugas yang agak amat sukar sebenarnya. Saya rasa bukan mudah untuk memuaskan hati sesiapa sekalipun. Tuan Dr. Mahathir pernah menyatakan bahawa jika dapat puaskan hati, maka di situlah berhentinya kepimpinan beliau. Jadi akan ada rasa tidak puas hati dalam kalangan mana-mana pihak. Tapi macam manakah kita mampu untuk memastikan bahawa sekurang-kurangnya majoriti merasa puas. Yang tidak puas hati itu saya rasakan tidak boleh kita bantu. Kerana dalam apa situasi sekalipun, katakan SOP yang kita ada sekarang ni, ada yang nak ikut, ada yang nak langgar, walaupun tahu itu salah, tetapi kepatuhan tidak diteruskan kerana merasakan kepentingan mereka itu lebih besar daripada kepentingan yang ditunjukkan di bawah peraturan tersebut. Jadi jika tidak ada yang melanggar peraturan undang-undang, maka mudahlah untuk kita urus. Ada negara yang mengenakan denda yang besar, ada yang mengenakan hukuman yang setimpal dengan tingkah laku ataupun yang telah melanggar apa saja yang mereka lakukan. Tapi di sini kita berikan kelonggaran dan ada yang menyalahgunakan kelonggaran tersebut mengikut keselesaan masing-masing. Jadi bagi saya kepimpinan Tan Sri Muhyiddin tidak mampu untuk memuaskan hati semua orang. Tapi sekurang-kurangnya jika mampu untuk memenangi majoriti itu sudah madai, dan itu telah kita lihat usaha secara berterusan yang mahu dilakukan untuk memberikan bantuan kepada kumpulan sasar, sistem sokongan kepada perniagaan, mahu memantapkan sistem pentadbiran awam, kecekapan itu mahu diperbaiki, dan pendigitalan itu akan membantu. Saya rasakan bahawa sekurang-kurangnya itu akan menampakkan bahawa akan meluaskan lagi usaha untuk memenangi kelompok yang lebih besar dan tidak meminggirkan
bukankan yang tidak sokong, tapi barangkali yang tidak sokong ini pun mungkin melakukannya atas percaturan politik, bukannya atas percaturan kepentingan yang dilihat oleh Tan Sri sendiri. Di sebalik kita mendepani pandemik COVID-19, sebenarnya ada juga beberapa perkara yang menggembirakan buat negara, khususnya dari segi ekonomi dan juga image kepada negara sendiri. Kita melihat kenaikan harga minyak dunia juga sudah pun mula memberikan sedikit kelegaan kepada industri minyak tanah air, dan juga dengan kenaikan harga sawit juga telah pun memberikan satu kelegaan kepada industri sawit yang banyak diperjuangkan oleh kerajaan yang terdahulu. Jadi ini satu perkara yang menggembirakan buat ketika ini, walaupun kita sedang berdepan pandemik COVID-19, kerana di peringkat global kita melihat imej Malaysia itu semakin dibina dengan cara yang positif, dengan hubungan yang dibina oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri bersama pemimpin-pemimpin dunia lain. Jadi bagaimana Prof melihat kita tidak boleh hanya memandang isu lokal, tetapi isu global itu juga perlu untuk diselesaikan juga. Malaysia tergolong antara 30 negara yang kompetitif, dan itu telah diberikan pengiktirafan ketika kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Sudah pasti hubungan luar juga penting bagi kita, bukan saja hubungan di peringkat serantau, tapi juga di peringkat global, supaya itu akan menampakkan keyakinan. Kita nak memulihkan semula keyakinan pelabur asing supaya kembali ke negara kita dan meneruskan pelaburan mereka yang akan memberikan impak kepada kerancakan ekonomi dan juga pelaburan negara kita. Walaupun dikatakan pelaburan itu tidak begitu merunsingkan, tapi saya percaya jika geladakan itu dapat dipertingkatkan, mungkin peluang pekerjaan dapat berubah. Kita juga akan membantu untuk menggiatkan lagi kelangsungan ekonomi, ketahanan perniagaan, kesemua itu akan membantu. Dan saya percaya bahawa hubungan bilateral itu penting. Di samping menjadi tuan rumah APEC pada tahun lepas, saya percaya peranan kita di peringkat ASEAN itu penting. Bagaimana kita mampu untuk menjadi jurucakap kepada negara ASEAN, jurucakap negara-negara Islam, jurucakap dunia ketiga, 6 dulu. Kesemua ini saya rasakan ada impak dan signifikasi dalam konteks kita nak membawa negara kita di dalam persadaran antarabangsa. Mungkin itu perlu dilakukan pada masa akan datang untuk memperbaiki imej kita berdasarkan kepada kedudukan semasa. Malahan Tan Sri sendiri menyatakan bahawa jika apabila keadaan lebih baik, barangkali kita akan mampu untuk mengembangkan hubungan dua hala secara peribadi, bermakna untuk ke negara lain dan juga mengambil inisiatif tertentu. Saya rasa itu akan membantu meningkatkan lagi penjenamaan dan juga pemasaran negara kita berdasarkan kepada kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Hubungan dengan negara luar penting. Kita tidak boleh berada dalam kedudukan isolasi negara kita, tetapi bagaimana kita mampu untuk perhebatkan. Saya percaya lawatan ke Indonesia itu membantu, dan barangkali lawatan-lawatan ke negara lain juga akan memberikan satu perubahan apabila keadaan COVID-19 menjadi lebih baik. Sedikit kesimpulan Prof, ya, ada yang mengatakan setahun ini terlalu awal untuk dinilai, ada yang mengatakan setahun ini kita sudah cukup tahu bagaimana prestasinya, tapi apa yang akan kita dapat jangkakan dari segi apa antara faktor-faktor yang perlu diambil kira untuk menilai sama ada kepimpinan ini berjaya atau tidak untuk tempoh yang kemudiannya? Tak selalunya kita gunakan 100 hari, 12 bulan dan kemudian 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, supaya itu akan memberikan kad laporan kepada kepimpinan sedia ada. Beberapa perkara akan dinilai, khususnya kepada gaya kepimpinan, corak kepimpinan, bagaimana mampu untuk menarik keyakinan dan juga kepercayaan. Kedua, dari sudut ekonomi, apakah ia dapat menjana perubahan, memulihkan semula sektor ekonomi. Dari sudut sosial, sejauh manakah peluang pekerjaan memberikan ruang kepada sektor pendidikan dan juga kebajikan terpelihara. Sektor kesihatan, bagaimanakah kita dapat pertingkatkan. Dan yang terakhir adalah dari sudut politik. Jika keadaan menjadi lebih menentu, lebih stabil, itu juga akan membuka ruang untuk kita memahami bahawa sudah ada perubahan. Selalunya ekonomi, sosial, politik menjadi 3 cabang besar untuk kita nilai pencapaian sepanjang setahun ataupun 2 tahun. Dan mungkin inilah yang harus kita lihat pada masa akan datang, barangkali 6 bulan akan datang, apakah ruang ekonomi sudah berubah, apakah sektor kesihatan sudah menampakkan keadaan yang jauh lebih baik dengan vaksinasi, dan juga dari sudut sosial, bagaimanakah kita mampu untuk meningkatkan nilai kesejahteraan dalam kalangan masyarakat tanpa menggugat perpaduan. Bagaimanakah setiap kementerian mampu untuk memberikan satu tafsiran ke atas sistem pentadbiran yang cekap, yang amanah, ada integriti untuk memulihkan keadaan. Dan saya percaya pada masa akan datang, mungkin 6 bulan, 12 bulan akan datang, kita akan melihat kepada
di manakah legitimasi keabsahan politik yang telah terbina 12 bulan sebelum ini sejak 1 Mac 2020. Dan barangkali kita juga akan melihat pilihan raya diadakan walaupun tempoh matangnya adalah 2023 jika sekiranya darurat ditamatkan. Ya, jadi ini mungkin bukan masa yang dirasakan amat baik untuk kita bercakap lebih lanjut ataupun untuk menghangatkan tentang isu politik, tetapi adalah untuk kita menepani terlebih dahulu tentang isu pandemik COVID-19. Mungkin seringkasnya Prof, apabila Kepimpinan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan 4 Menteri Kanan sebagai teraju utama untuk menepani pandemik COVID-19, ini satu corak kepimpinan yang berbeza kerana tiada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri yang dilantik ataupun diletakkan. Jadi bagaimana dalam hal perihal kita kata mobilisasi 4 Menteri Kanan ini meyakinkan dan juga menyegerakan usaha-usaha memerangi pandemik COVID-19? Saya melihat bahawa selalunya nombor 2 ini akan menjadi pesaing kepada nombor 1. Tapi bila ada 4 pemimpin yang dijadikan sebagai Menteri Kanan, masing-masing dengan portfolio yang diberikan keutamaan, itu akan menjadikan ia sebagai satu pasukan yang bergerak bersama ke hadapan tanpa ada yang melihat nombor 2 ini perlu menyaingi kedudukan nombor 1. Jadi 4 ini saya rasakan telah memainkan peranan mereka dengan portfolio mereka untuk terus bergerak ke hadapan. Kita lihat peranan yang dimainkan oleh Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan dan juga Menteri Ekonominya. Kesemua itu turut melengkapi peranan dimainkan oleh Menteri Kewangan. Jadi saya rasakan koordinasi itu menampakkan perubahan yang mahu dibawa oleh Tan Sri Muhyiddin di bawah sistem pentadbiran yang berbeza daripada sebelumnya. Kita tidak perlu terikut dengan satu acuan, tapi kepelbagaian acuan ini disesuaikan dengan ruang ketika mengambil alih teraju kepimpinan negara juga mampu untuk memaju kecemerlangan pada masa akan datang. Baik, untuk itu terima kasih Prof. Sebab bergabung pada studio bersama kami, meluangkan masa yang begitu lama untuk kita berbincang dengan apa yang telah disampaikan dalam amanat perdana setahun Malaysia Prihatin untuk kali ini. Dan sudah pastinya selepas 365 hari Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin mengangkat sumpah jawatan dan menajui kepimpinan Kerajaan Malaysia menjadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita masih lagi menepani pandemik COVID-19 dan kita harapkan agar anda terus menyokong dan juga terus mendaftarkan diri anda untuk program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan. Setakat ini 1.42 juta sudah pun mendaftar di MySejahtera. Teruskan sokongan anda untuk kita mencapai imuniti kelompok. Dan dari pihak penerbit Irwan Abu Talib yang mengetuai penerbitan pada kali ini, terima kasih kerana mengikuti siaran kami dan teruskan menonton TV1 untuk lebih banyak program hebat selepas ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Terima kasih Prof. Child.